Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali untuk sesi petang pengajian kitab Safinatun Najah. Kita akan bersiaran insya-Allah dalam setengah jam. Berehat 5 minit, setengah jam, rehat 5 minit begitu ya, sehingga pukul 4.30 insya-Allah. Mari kita sambung tuan-tuan yang ada kitab pasal ke-31. Tasydid dalam tahiyat. Tasydid maksudnya sabdu. Ataupun syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tashdidatu tashahhud 21. Khamsun zaidatun fi akmaliha. Wa sitta asharata fi aqalliha. Fi aqallihi. التحيات على التاء والياء المباركات الصلوات على الصاد والطيبات على الطاء والياء لله على لام الجلالة السلام على السين وعليك أيها النبي على الياء والنون والياء ورحمة الله على اللام الجلالة وبركاته السلام على السين علينا وعلى عباد الله على اللام الجلالة الصالحين على الصاد أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله على اللام على اللام أليف وإلا الله على اللام أليف ولام الجلالة وأشهد أن على النون ومحمد رسول الله على الميم محمد على الراء وعلى لام الجلالة. Tasydid dalam tahiyat ada 21 tempat. Inilah istimewanya kitab Safinatun Najah. Walaupun kecil, ringkas tetapi detail. Sehingga tasydid dalam tahiyat, dalam Al-Fatihah itu dikira. Sebab itu kita punya masya-Allah. Semalam saya sebutkan kitab-kitab syarah terhadap kitab ini. Walaupun kecil je kitab ni. Kitab ni kalau nak baca sehari, saya ingat tak sampai 20 minit. Kalau baca matan lah, khatam. Masya Allah. Tetapi ulama bagi ulasan dalam bentuk syarahan, ada yang bentuk dalam nazam, kerana tingginya nilai kitab Safinatun Najah ini. Ya. Sehingga begini dikira oleh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Tasydid, sabdu-sabdu, syaddah-syaddah dalam tahiyat ada 21 tempat. Tambahan 5 tempat sekiranya dibaca dengan sempurna. Jadi 5 itu tambahan. Yang biasanya paling sedikit ya 16 tempat. Jadi 16 campur dengan 5 21 keseluruhannya. 16 tempat asal adalah bacaan yang paling sedikit. Atas tak dalam at-tahiyat. Atas ya dalam at-tahiyyat ya tu. Atas sad dalam as-salawat. Dalam ta atas ta dalam tayyibat. Dalam ya atas ya pada tayyibat. Lam al-jalalah lillah. Sin as-salam. Ya nun ya. Apa dia ya yang pertama? Ayyu. Nun anna. Ya yang ketiga, ya yang kedua an-nabiyyu. Gitu. Bila disebut tasydid, hendaklah kita tekankan sedikit dan bertahan. At kalau tidak jadi at-tahiyyah gitu. Ini kembali pada pengajian tajwid. Atas lam al-jalalah wa rahmatullah. Rahmatullah. Itu. Sin as-salam. Lam al-jalalah ibadillah. Allah tu. Sad as-sa. Lam alif kerana idgham ya. Idgham dipanggil idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairil gunnah. Idgham itu maksudnya memasukkan. Jadi nun berjumpa dengan huruf-huruf yang idgham itu. Sama ada idgham itu bi ghairil gunnah dengan tidak gunnah dengung ataupun bi gunnah dengan dengung. Jadi yang dengungnya itu yauman ya waw mim nun. Yang tak dengungnya la ra lam dan ra. Jadi alla nun mati berjumpa dengan lam, itu idgham bila gunnah ataupun bi ghairi al gunnah. Ataupun bi ghairil gunnah, boleh juga dengan cara begitu. Dalam asyhadu alla gitu. Kemudian yang ke-16 lam alif illa di situ. La taslam al-jalalah Allah atas nun anna. Itu
atas mim Muhammad dengung. Ra Muhammadar sekali lagi idgham bila gunnah ataupun bila gunnah. Lam jalalah Rasulullah Allah ya. Baik, lengkaplah itu. Tasydid dalam salawat. Masya Allah dalam salawat pun dikira juga. Allah. Kitab ini sangat barakah. Kalau kita tanya orang, kitab paling ringan dalam mazhab Syafi'i, kitab inilah yang dalam bahasa Arab ya. Kitab Safinatun Najah. Tuan-tuan, perempuan ni buktilah. Dan kalau nak mengajar, di peringkat paling asas, gunalah kitab Safinatun Najah. Cumanya ulama kita pesan kalau nak baca kitab matan ni, jangan baca matan saja. Bacalah syarah dia. Bacalah syarah dalam yang kitab-kitab Arab yang kita sebut tadi tu ya. Al-Faqih berusaha jugalah. Sebab dalam kitab-kitab Arab ni tidak semua orang yang boleh memahaminya dengan baik. Jadi itu yang Al-Faqih susun. Dalam daripada beberapa kitab syarah, jadilah Misbahul Bujah. Fasal ke-32, tasydid dalam selawat ataupun salawat. Faslun, tasydidatu aqallis salati ala nabiyyi arba'un. Tasydid yang terdapat dalam salawat yang paling ringkas ada 4. Allahumma itu ala lami wal mim. Allahumma tu dia atas lam jalalah Allah dan mim. Tasydid tu kan. Salli atas lam. Ala lam. Ala Muhammadin ala mim atas mim. Muhammad. Wa aqallus salam. Salam yang paling pendek. Yang ni yang paling minimum untuk salam. Yang wajib. Assalamualaikum. Jadi ala sin. Tasydid ada di atas huruf sin. Assalamu. Tuan ini sangat penting. Ya, Assalamualaikum. Tidak boleh salah membacanya. Umpama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak boleh. Ataupun Assalamualaikum. Boleh membapalkan. Jadi sebab dia mengubah makna. Jadi kerana itu, berusahalah untuk rukun qawli itu talaqi depan guru. Apa dia rukun qawli? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Biar disebut dengan betul. Allahu akbar. Bar, jangan bar. Walaupun tafkhim dengan tarqiq itu tidaklah membatalkan solat. Sepatutnya dibaca Allahu akbar pada qalqalah tu ya. Akbar. Bar, tidak boleh bar. Tapi bar, dia macam tertekan sedikit. Gitu. Baik. Walaupun salah membacanya tidaklah batal sebab dia tidak mengubah maknanya. Baik. Fasal ke-33 waktu solat. Faslun awqatis salati khamsatun awal waqti dhahri zawalus syamsi wa akhiruhu masiru dhilli. Bukan dhilla ya. Masiru dhilli syai'i mithlahu. Ghaira dhilli istiwa'. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره عند غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. Waktu-waktu solat ada 5. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat-solat itu di atas orang mukminin ada waktu-waktu yang tertentu. Bila waktu itu? Disyarahkan oleh hadis. Sebab itu tak boleh pegang Quran saja, tinggalkan hadis, tak boleh. Dia kena pegang Quran dan hadis. Dan pegang Quran hadis saja pun tak boleh. Dia mesti pegang pada ulama. Ulama yang mahir Al-Quran, ulama yang mahir hadis. Sebab tidak semua orang yang boleh faham apa yang ada dalam Quran hadis itu. Bukan Quran dan hadis yang salah, tapi pemahaman orang itu yang tidak benar. Sebab nak memahami Al-Quran, tambah lagi hukum, itu bukan senang. Sudah kita bicarakan semalam. Al-Quran dan hadis itu bahan mentah. Kena dipahami, kena masuk dalam kilang hukum usul fiqh.
Dalam kilang itu sudah pasti ada mesin-mesinnya. Itu namanya qawaid fiqhiyah yang pelbagai itu. Nah, saya ringkaskan saja. Mesin-mesin itu mesti dikendalikan orang yang ahli, fuqaha. Nah, setelah diproses, apa ni, buat dengan baik. Setelah masuk mesin ini, masuk mesin ini pula, masuk mesin ini pula, barulah keluar produk dia. Produk itulah namanya hukum. Belum lagi kita bicara tentang uh, dalil-dalil yang qat'i, ada juga yang dhanni, itu panjanglah ceritanya itu. Ya, yang disebut dalam qat'iyyu thubut, qat'iyyu ad-dilalah. Tapi ada juga qat'iyyu thubut, dhanniyyu dilalah. Ini kalau tidak mengaji usul fiqh, ini tak dipahami dengan baik. Nah, gitu. Kembalilah kepada para fuqaha, para mufti yang ahli untuk berfatwa, ya, memberi hukum. Permulaan waktu sembahyang zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Apa maksud tergelincir matahari? Ini namanya istiwa. Bila matahari betul-betul di atas ni, dia tergelincir, tergelincir maksudnya tergelincir sedikit, tergelincir. Itulah maksudnya zawal dipanggilnya. Dan dia berakhir ketika panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda tersebut ni, panjang ni sama. Ni sama sini. Akhirlah tu. Lain daripada panjang bayang-bayang istiwa. Tu istiwa tu lain. Baik. Jadi permulaan tu tergincir sikit. Akhir panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda. Habislah tu. Habis ni, mula waktu asar pula. Permulaan waktu solat asar adalah ketika panjang bayang-bayang setiap sesuatu sama dengan panjang tersebut, tambah panjangnya sedikit, tambah sikit, dan berakhir ketika tenggelam matahari, ghurub masuk matahari. Permulaan waktu sembahyang maghrib pula terbenam matahari dan ia berakhir ketika ufuk merah menghilang. Ini nak kena tengoklah di luar tu. Zaman kita sekarang dah senang sebab dah ada jadual, ya, jadual waktu solat. Kita ikut saja, ya. Kemudian tambah lagi ada orang azan sekarang ini, masya-Allah, radionya lagi, TV-nya lagi, alhamdulillah. Ya, radio Aikim itu sangat memberi manfaat kepada kita semua. Sangat menjaga waktu solat. Juga radio-radio yang lain, alhamdulillah, ya. Di Malaysia kita ini, masya-Allah. Kerana itu tak susahlah untuk kita tahu waktu solat. Yang keempat, permulaan waktu sembahyang Isyak adalah ketika ufuk merah tadi hilang dan ia berakhir ketika terbit fajar shadiq. Fajar ada dua, ya. Fajar cahaya pagi. Kalau ia menegak, halus, lebih kurang dalam 10 ataupun 15 minit sebelum waktu subuh betul, adalah keluar fajar tu. Maksudnya cahaya pagi yang halus. Utara ke selatan ataupun selatan ke utara. Dia halus je. Fajar ini dipanggil fajar kadhib, fajar bohong. Kenapa? Sebab orang bila lihat fajar ini jadi macam confused sedikit. Dah masuk subuh ke belum? Kalau nak kata belum masuk subuh, dah keluar dah fajar. Kalau kata dah masuk subuh, surrounding masih lagi gelap. Jadi dia macam bohong kita je. Sebab tu dipanggil fajar ni fajar bohong. Kadhib. Lawan kadhib adalah sadiq. Nanti 10 minit. Nah, bila keluar fajar ni, orang yang berpuasa sunat imsak. Sunat menahan diri, tak makan dah. Maksudnya sunat imsak. Waktu imsak kita tu, itulah dia. Setiap hari ada waktu imsak, bukan waktu Ramadan je. Setiap hari ada. Kalau orang yang dah mahir, tengok fajar pun dah cukup. 10 minit lepas fajar sadiq ni lebih kurang, barulah keluar satu fajar lagi. Tapi fajar ni, dia melintang. Daripada timur ke barat, barat ke timur. Ni lebih terang lagi. Dan nampak cahaya-cahaya dah, ya, di gunung, di tempat-tempat yang tertentu. Nampak. Tu betul, tu maksudnya betul dah subuh. Sebab tu dia panggil sadiq. Tadi kadhib, bohong. Ini sadiq, betul-betul. Betul-betul dah masuk waktu subuh. Sebab tu dipanggil fajar sadiq. Boleh nah hadirin. Baik. Permulaan solat subuh adalah ketika terbit fajar sadiq tadi tu.
dan ia berakhir ketika terbit matahari. Waktu subuh itu namanya tulu'ul fajr. Tulu' nah hatta uh, sehingga matla'il fajr, keluar fajar tu ya, fajar shadiq. Nak tahu waktu syuruk. Syuruk maksudnya terbit matahari. Syuruk berasal dari perkataan isyraqat. Isyraqatis syams. Matahari itu terbit. Macam mana? Kena tahulah waktu subuh. Saya ambil contoh mudah-mudah kita nak ingat ya. Congak. Katalah waktu subuh masuk pukul 6. 1 jam 20 minit daripada waktu subuh. Waktu ni lah keluar matahari. 1 jam 20 minit maksudnya pukul 7.20 keluar. Bila keluar, waktu ni namanya waktu syuruk. Tak boleh solat dulu sebab ia di antara dua tanduk syaitan. Hendaklah menunggu ia naik satu galah. Naik satu tombak, ni kiraan kitab Jawi lama dulu. Yang modernnya 16 minit ataupun 17 minit ia naik. Pukul 7, tadi kan 20 syuruk. Tambah 16 minit, ambil 17 minit dah. Ihtiyatan, hati-hati. Pukul 7, 37, itulah maksudnya waktu solat sunat, isyraq, ataupun solat sunat duha. Jangan tinggal. Solat waktu ini jangan tinggal. Sebab pahalanya dapat satu haji dan satu umrah. Ini Nabi sebut man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk sekejap ya, tak lari daripada tempat dia solat. Apa yang dia buat? Yadhkurullah, ingat Allah, zikir. Baca Quran ke, salawat ke, hizib ke, ratib ke, baca doa ke, mengajar ke, kuliah subuh ya, belajar ke, sampai bila? Hatta tatlu asyamas, sampai matahari naik. Tatlu asyas maksudnya naik matahari. Yang kita sebut waktu solat sunat duha tadi. Apa yang dia buat? Thumma salla rak'atain. Kemudian dia solat 2 rakaat. Inilah yang kata ulama solat sunat isyraq. Sebahagian yang lain mengatakan solat sunat duha. Dua-dua boleh dipahami. Kanat ka'ajri hajjatin wa umratin. Dia mendapat pahala satu haji, satu umrah. Ta'ammatin, ta'ammatin, ta'ammah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya Allah. Hari-hari kita dapat pahala satu haji dan umrah. Kenapa? Ini hikmahnya kita nak Rabiul Awal ni. Nabi SAW punya ihsas yang sangat tinggi. Sensitif yang sangat tinggi. Maksud, Nabi sayang pada umat. Kalau di Makkah, setiap hari penduduk Makkah dapat pahala umrah. Sebab Kaabah kan ada di Makkah. Nabi pun training juga. Orang Madinah yang jauh sana tu, dapat juga pahala umrah setiap hari. Dapat tak? Dapat. Tapi macam mana walaupun tak ada Kaabah di situ? Nabi sebut, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang berwuduk di rumahnya. Kemudian thumma ata Quba'an. Dia pergi ke Quba. Thumma salla rak'atain. Dengan syarat dia berwuduk dulu di rumah. Sampai di Masjid Quba, lebih kurang dekat 10 minit sampailah daripada Masjid Nabawi ya. Solat di situ 2 rakaat. Solat tu tak disebut solat duha ke, solat tahiyatul masjid ke, solat isyraq ke, tak disebut. Maka dapatlah ada pahalanya satu pahala umrah. Kan dapat juga pahala umrah. Kalau orang di Keningau macam mana? Kalau orang di Beaufort macam mana? Kalau orang di Tawau, di KK, Kota Kinabalu, mana ada Kaabah? Mana ada Masjid Quba? Dapat tak pahala haji dan umrah? Dapat, malah plus haji dan umrah. Caranya? Cara dalam hadis tadi tu. Tuan-tuan ya, jangan tinggalkan. Setiap hari kita dapat pahala haji dan umrah. Syarat satu, solat subuh. Dalam hadis tadi berjamaah. Tapi sebahagian ulama kata kalau mungkin dia ibu tunggal ataupun memang sebatang kara, nak juga dapat pahala ini. Dapat juga pahalanya ya, walaupun tidak berjamaah. Tapi syarat solat subuh, baik subuh berjamaah. 2, duduk tempat dia solat tu. Jangan pergi dulu tempat lain sibuk. Jadi buat apa yang dia buat? Zikir. Apa yang dizikir? Baca Quran, hadis, bersalawat, ya, baca hizib, buku-buku amalan tu sampai matahari naik. 1 jam 37 minit.
Lepas tu, dilengkapkan dengan 2 solat. Solat sunat isyraq namanya, ataupun solat sunat uh, duha. Dapat pahala haji 1 dan umrah 1. Jangan tinggal ya, orang Keningau dapat juga. Orang KK dapat juga. Baik. Wa awwalu waqti subhi tulu'il fajr as-sadiq wa akhiruhu tulu'u asy-syams. Permulaan waktu solat subuh adalah ketika terbit fajar sadiq dan sudah tadi. Cuma kita nak syarah apa dia fajar? Cahaya kemerah-merahan di langit sebelum terbit matahari. Itu yang kita sebut tadi tu ada 2 jenis. Fajar kadhib, fajar yang tidak benar. Dia menegak ke atas sebab subuh belum benar-benar masuk. Approximately lebih kurang 10 minit sebelum terbit fajar sadiq. Waktu itulah kita sunat untuk berhenti makan sahur. Yang kedua tu sebenarnya nombor 2 ya, bukan nombor 1. Nombor 2, fajar sadiq, fajar yang benar. Membentang daripada arah timur, membentuk garis horizontal daripada selatan ke utara. Menunjukkan benar-benar telah masuk waktu subuh. Sebab itu disebut sadiq. Baik. Ringkasan waktu solat. Kalau zuhur mula tergelincir matahari ke sebelah barat akhir, panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda tersebut. Waktu itulah masuk waktu asar. Waktu asar pula, panjang bayang-bayang setiap sesuatu sama dengan panjang benda tersebut dan ditambah panjangnya sedikit. Akhirnya terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Maghrib pula terbenam matahari, hilang ufuk, sinar merahnya hilang ketika matahari terbenam. Isyak, ufuk merah sudah hilang, terbit fajar sadiq. Yang kedua, bukan yang pertama ya. Subuh, terbit fajar sadiq, hilang, habis, terbit matahari. Ada satu amalan yang ringan dilakukan. Kita kongsikan dan ijazahkan pada yang ikut pengajian kita pada petang ini. Amalan ini berasal daripada mantan mufti Negeri Sembilan. Al-Alimu Al-Allamah, Syekh Ahmad Ibn Muhammad Said Al-Lindi. Mufti pertama Negeri Sembilan. Yang sangat alim, yang sangat barakah ya. Beliau kongsikan satu amalan. Membaca surah Ad-Duha 7 kali. Dalam 2 waktu. Yang pertama, ketika terbit matahari. Yang ini, subuh tu. Terbit matahari tu kan, baca surah Ad-Duha 7 kali. Baca saja 7 kali. Waktu yang kedua, ketika terbenam matahari. Waktu maghrib tu. Tadi subuh, tapi bukan waktu subuh, tapi terbit matahari. Ini semua berkaitan dengan matahari. Matahari terbit, matahari turun. Itu dah. Terbit nanti, baca 7 kali. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala, sampai akhir. Habis 7 kali. Maghrib 7 kali juga. Antara khasiatnya insya-Allah ya, mudah-mudahan kita amal dengan ikhlas. Adapun khasiat-khasiatnya sudah pada Allah. Tapi ulama mengatakan siapa yang mengamalkan membaca surah Ad-Duha 7 kali dalam 2 waktu ini. Ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, Allah akan selamatkan 4 perkara daripada 4 perkara. Allah selamatkan dia yang bacanya. Isterinya, kalau yang baca isteri itu suaminya, anak-anaknya, harta bendanya. Daripada kecurian. 2, binatang buas. 3, sihir. 4, bencana. Bencana yang besar-besar lah. Kita ulang balik. Membaca surah Ad-Duha 7 kali. Ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Kalau waktu maghrib tu kan terbenam matahari masuk, kalau orang azan jawab dulu azan dulu. Jawab azan dulu. Kecuali kita dalam kereta. Kita dalam kereta tu, kita dengar azan. Orang azan dalam radio IKIM kata, jawab dulu tak apa. Tak jawab pun tak mengapa, tapi jawab saja lebih elok. Barulah baca Ad-Duha sampai 7 kali. Allah akan selamatkan 4 daripada 4. Allah selamatkan orang yang membaca, isterinya, kalau yang membaca isterinya, suaminya, anak-anaknya, atau bendanya. Daripada 1, kecurian. 2,
binatang buas. 3, sihir. 4, daripada bala bencana. Ya. Kita ijazahkan tuan-tuan menghabis bersama kita petang ini. Sebut qabilatul ijazah ya. Kami terima ijazah. Boleh amalkan. Dan saya izinkan juga, ijazahkan juga tuan-tuan panjangkan amalan ini. Kepada sesiapa pun yang tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustazah, ayah ibu ya, rasa siapa yang nak beramal, silakan. Sanad kita bersambung pada siapa tadi? Kalau boleh diingat namanya. Namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Kalau nak panjang lagi, Syekh Ahmad bin Muhammad Said bin Jamaluddin Al-Linggi. Mufti, mantan mufti pertama Negeri Sembilan. Baik. Jenis-jenis ufuk. Al-ashfaqu thalathatun. Ufuk ada 3. Ahmar wa asfar wa abyad. Merah, kuning, putih. Wal al-ahmaru maghrib. Ufuk merah adalah tanda masuk waktu maghrib. Cuba kalau rajin lah. Kalau kat Kundasang tu nampak sungguh. Allah, teringat kat Kundasang nah, masya-Allah. Kalau tempat kami KL ni tak berapa, kadang-kadang kilang, asap semua kan. Kalau kat Kundasang tu nampak sungguh lah, cerah elok atas. Tengok Allah bintang, Allah Akbar. Allah anugerah lah. Dekat Kundasang tu tengok keindahan, apa nama, panorama. Nah, yang ada dekat alam atas sana tu, di samping hak luar, hak bawah dengan Gunung Kinabalu dan sebagainya, Masya Allah. Fa'amma binikmati rabbika fahaddith. Wa al-asfar wal-abyad, Aisyah. Ufuk kuning dan putih pula tanda masuk waktu, Aisyah. Ufuk tu yang dekat ufuk. Nah, dekat langit, kaki langit. Wa yundabu ta'khiru salatil Aisyah ila an yaghiba syafaqul asfar wal-abyad. Sunat sembahyang Isyak diakhirkan sehingga ufuk kuning dan putih hilang. Ada. Kerana itu kalau bolehlah kita lambatkan, elok lambat. Dalam semua solat, 5 waktu, semua 4 mazhab mengatakan solat di awal waktu afdal. Tapi dalam bab solat Isyak, 3 mazhab mengatakan sunat diakhirkan. Sunat diakhirkan. Kecuali mazhab kita Asy-Syafi'i, sunat diawalkan. Mazhab kita Syafi'i sedikit berbeza dalam bab solat Isyak. Semua solat fardu, semua 4 mazhab ittifaq mengatakan awal waktu itu afdal. Awal waktu ridwanullah. Solat di awal waktu mendapat keridaan Allah. Tapi dalam mazhab, dalam solat Isyak saja berbeza. Semua 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali, sunat diakhirkan. Mazhab kita Syafi'i, sunat diawalkan. Walaupun dalam kitab ini, sunat diakhirkan. Akhir pukul berapa? Akhir pukul 10, lagu tu. 11, 12, lagu tu. Cuma, apabila sudah ada jamaah, ramai, eloklah kita sembahyang di awal waktu. Tapi kalau antara maghrib dengan Isyak, kan sebelum PKP kita ada ceramah, kita ada kuliah, eloklah habiskan dulu ceramah, bukan selalu kan. Bukan lama sangat pun, dalam masuk Isyak dalam 10 ke 15 minit baru kita solat Isyak. Ya. Tengok keadaan. Jadi kalau kita di rumah tu eloklah akhir kan, tapi tengoklah juga kalau akhir lah ma'assalamah tu janganlah. Elok sembahyang awal waktu lah noh. Sebab takut duduk seorang-seorang kat rumah ataupun kita duduk balik tengok apa tak tahu. Dekat rumah buat kerja lah. Tidak tu bangkit subuh. Allah lupa Isyak. Rugi. Tambah. Tak. Solat berjamaah Isyak lagi rugi. Pasal pahalanya tu sangat besar. Baik hadirin. Kita berhenti sekejap lagi dalam 2 minit. Lagi segar mata apa semua. Tapi kita rehat saja. 5 minit saja. Jadi pukul 3.15 kita masuk balik. Baik, kita habiskan dulu sedikit ya. Pasal ke-34 waktu haram sembahyang. Haram sembahyang. Kita khatamkan ini dulu.
Faslun tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Haram sembahyang bagi sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab yang mendahului atau yang menyertainya bersama pada 5 waktu. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika matahari terbit, terbit tadi tu, sehingga ia naik setinggi tombak ataupun lembing, lebih kurang 16 ke 17 minit. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazul. Ketika istiwa, terpacak betul-betul matahari atas kepala kecuali hari Jumaat sehingga ia tergelincir. Wa indal isfirar hatta targhub. Ketika matahari kekuning-kuningan, tanda akan terbenam hingga terbenam matahari. Wa ba'da salat as-subhi hatta tatlu'a syams. Lepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. 1 jam 37, 1 jam 36 minit. Wa ba'da salatil asri hatta targhub. Selepas sembahyang asar hingga terbenam matahari. Kita berhenti tangisat 5 minit. Kita sambung semula insya-Allah. Baik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.